Bagi ke-8. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Maka yang wajib pada akal itu ialah barang yang tak terimakan ternafinya, dengan makna tak diterimakan dak atau ketiadaannya. Tengok qala musannif rahimakumullah, maka wajib pada akal. Masuk boleh kita bercara buat hukum akal. Nak buat lagi apa maksud hukum akal? Satu-satu keputusan yang diputus oleh akal. Tengok. Jadi dia bagi dua. Satu dia panggil hukum bahasa nazari. Apa nazari? Bahasa jenis kena tilik fikir. Supaya berwujudnya Allah Ta'ala, kita kena guna akal, tilik fikir, bahah. Ada dia panggil secara doruri. Apa doruri? Akal tilitah dulu, tak kena fikir dah. Bila orang sebut benda jiring, tak kena tilik fikir dah. Orang akan tahu dah benda jiring ni mesti dia mengambil dua perkara, gerak dan diam. Tu dia panggil akal hukum tidak nazari, dia panggil daruri. Ni. Jadi akal ni kira ni. Hukum iaitu satu-satu keputusan yang akal hukum. Tengok. Nombor satu dia panggil benda wajib akal. Tengok. Maka yang wajib pada akal. Bila orang cakap kata ni wajib pada akal ni. Nampak lagi? Apa dia tu? Barang yang tak terima ternafi. Perkara tu tak boleh terima dak sekali-kali. Tu dia panggil wajib akal. Setelah akal tak boleh terima kata dak, seperti adanya Allah. Kerana apa? Kerana akal fikir siap dah bahawa kita ini makhluk tak boleh timbul sendiri. Putus dekat tu. Mustahil timbul sendiri. Melainkan ada tukangnya. Di situ dia panggil wajib ada tukang membuatkan dia. Maka wajib adanya Tuhan. Itu dia panggil wajib akal. Mala yatasawwaru fil akli adamuhu. Barang yang akal tak boleh tasawur sekali-kali, tak nampak sekali-kali akan taknya. Itu dia panggil wajib akal. Satu. Dengan makna tak terima dak. Benda hak jenis dak, dia tak terima kata dak sekali-kali. Dan atau barang yang atau ketiadaannya, bahasa yang jenis ada dan tak ada, maka akal tak terima kata tak ada sekali-kali. Itu dia panggil wajib akal. Tengok sangat wajib lah. Sama ada yang tentu ada, sama ada perkara tadi bahasa ada, atau yang tentu sungguh, perkara yang bahasa sungguh. Sebab kita nak bahas sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni ada yang bahasa ada yang bahasa sungguh. Nampak tak ke? Tengok ni. Macam kita lah, ada yang bahasa sungguh. Tubuh kita pun. Ada Ustaz Zamri ni, ada tak? Ada tu tak ada, tapi sungguhnya ada. Boleh tunjuk ada tak? Ustaz Zamri satu benda, ada tu. Tu nampak lagi. Nampak lagi. Itu dia panggil benda yang bahasa sungguh. Begitu juga sifat Tuhan kita baca ni. Wujud, kidam, baka. Ada sifat ma'ani, ada sifat nafsiyah, ada sifat ma'nawiyah. Bagi sifat tu dia ada peringkat-peringkat dia. Tengok. Ngaji dulu. Esok tu lah tu. Dan benda yang sungguh ti, maka akan terima wajib ada, tak terima tak ada. Wajib dia orang panggil sungguh, tak terima tak sungguh. Dia panggil dah. Jadi benda-benda tu dipanggil akal hukum. Tengok. Pada akal. Dia panggil yang sungguh ti pada akal. Beginilah maksud
daripada perkataan ulama royak lebih mudah faham. Barang yang tidak ditasawur, yang tak wujud, tak boleh terima pada akal, tiadanya. Benda hak akal tak boleh terima, kata tak ada. Tu seperti adanya Allah Ta'ala, akal tak terima, kata tak ada. Tu dia panggil wajib akal. Tengok gini. Maka yang tentu ada itu seperti sifat kudrat Allah. Akal kena terima kata apa? Wajib ada. Apa dia? Kudrat Allah. Sebab kudrat ni termasuk sifat ma'ani, sifat yang bahasa ada. Maka akal terima kata wajib Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Tak terima tak ada sifat kudrat. Itu dia panggil, orang kata bahasa yang bahasa ada. Dan yang tentu sungguh seperti sifat kidam. Sifat kidam ni sungguh akan kata ada kidam pada Allah, yakni sedia. Perkara sedia tu bukan perkara wujudi. Perkara sungguh Allah itu tak ada mula. Tu dia panggil akan menghukum atas Allah Ta'ala tadi ni, bahawa Allah Ta'ala itu sungguh, nampak tak? Sungguh ia sedia, sungguh ia kekal, sungguh itulah perkara yang darjah dia darjah sungguh, tetapi akan menghukum wajib adanya kidam tadi, tapi bukannya ada wujudi seperti kudrat sifat yang bahasa ada. Mengaji tauhid dia pening pala sikit, lama-lama utih. Tengok qala musannif rahimakumullah. Nanti mengaji ni mengaku dulu, esok-esok dia reti ya. Lama-lama dia faham. Tak reti pun hangguk gilah, hangguk dulu. Kami lu ngaji gitu hangguk, lama-lama dia reti. Faham lah hukum akal ada 3. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Ni nak hukum atas perkara sifat Tuhan ni tak terbilang. Sifat yang wajib ada. Dalam tak terbilang tu yang wajib kita ketahui 20. Dalam 20 tu dia pecah 4. Ada sifat yang tarah dia, darjah dia. Darjah amru iktibari, faham saja ya. Maka akal terima wajib Allah Ta'ala ada. Tapi wajib macam mana? Ada ni bukan ada cokoh kita dah. Nampak lagi. Orang nombor 2 dia panggil sungguh adanya. Darjah dia apa dia? Seperti kidam, bakar, mukhalafah. Wajib adanya, ada sifat ma'ani. Dia jadi gitu. Nampak? Itu dia panggil perkara di sifat Tuhan tu pun dia ada darjah dia. Tengok saya lah. Okey, tengok kita klik. Nak kenal Tuhan, kena kenal diri dulu. Tanya Ustaz Zamri, ada tak? Ada. Jadi ada tu sifat saya. Boleh tak tuan-tuan nampak bila sebut saya ada, nampak sifat ada tu kan nampak saya? Nampak lagi? Dua benda ni, saya dan sifat ada tadi ni. Tu dia panggil benda amru iktibari. Bila kita sebut ada Ustaz Zamri, yang kita bercara hari ni, diri kita akan nampak, diri saya akan nampak ada tadi. Buatlah lah. Nampak saya lah. Tu dia panggil sifat nafsiah. Ada tadi bukan perkara ada, bukan wujudi, tapi dia amruh faham. Tapi dia adalah darjah dia. Dia panggil sifat nafsiah, sifat diri menurut akal saya ni. Sebab tu bila sebut sifat nampak pada zat. Bila sebut ada Allah, kita bukan cara berada tu, kita nampak. Faham tujuan hati kita, wujudnya zat Allah Ta'ala. Tu maksud dia tahu. Jadi duk bahas ni sifat tu tadi. Sifat tadi darjah dia amrun iktibari. Bila sebut Allah sedia kidam, Allah itu sedia, akan nampak hati kita tuju di mana? Nampak lagi? Kita kata apa? Sungguh Allah tak ada mula. Nampak lagi? Bila sebut kudrat lah, kudrat sifat ma'ani. Bila sebut Allah kudrat, hati kita menuju zat Allah kan menuju pada kudrat Allah. Menuju pada kudrat Allah, tu dipanggil sifat yang wujudi. Bila sebut lemu, ada lemu, hati kita menuju pada ada, kita menuju pada lemu. Menuju pada batang tubuh lemu, tu dipanggil sifat yang bahasa
Sifat amru iktibari, wujud tu. Dah kan? Bila royak kata kawan tu tidak ada anak, maka hati kita menuju bahawa ternafi. Kawan itu mandul, maka ternafi akan adanya anak. Kita sudah dia tak ada anak. Sebut Pak Long tu mandul tu. Hati kita menuju pada apa? Menuju bahawa dia tak ada anak. Begitulah bila sebut Allah baqa atau Allah kidam, Allah sedia, hati kita tuju pada apa? Tuhan ini tak ada mula. Dia panggil sifat salbiah. Lagi. Bila tuju ya lembu itu hitam, kita tuju, hati kita tuju pada badan lembu tu ke? Tuju pada hitam. Kita tuju pada hitam. Tu sifat yang bahasa wujudi. Nak faham ni. Mapuh kekeng. Tu dia panggil sifat tu faham kita dulu. Sebab tu dia sifat Tuhan ni dia ada derajah-derajah dia. Bahasa ada, bahasa wujudi. Ada belaka, tapi darjah dia tu, kelas dia. Tengok kalau tak ada terus mustahil, dia panggil makdum. Tapi otak faham gitu, kita boleh faham. Qala musannif rahimakumullah. Maka yang tentu ada, akal terima sekali wajib pada akal. Ada di Tuhan tu sifat kudrat, maka hati kita menuju pada apa? Menuju pada sifat tu. Tu dipanggil sifat wujudi, sifat yang basada. Dan yang tentu sungguh itu seperti kidam, sedia. Bila kata sebut Allah sifat sedia, hati kita menuju menolak akan mula. Itu dipanggil sifat salbiah, sifat ternafi. Ternafikan barang yang tak layak pada Allah. 5 sifat tu lah. Kidam ternafikan bermula, baqa ternafi binasa, mukhalafah ternafi bersamaan, wahdaniyah ternafikan akan berbilang-bilang. Nampak lagi. Dia jadi gitu. Qiyamuhu ta'ala bi nafsi ternafikan berdiri dengan yang lain. Kok tu dia panggil dah. Maka hati kita menuju bak kata tu sifat ternafi 5 utik. Hati kita, akal kita hukum gitu. Wajib pada akal. Allah Ta'ala ada sifat-sifat tadi ni. Dan yang mustahil akal pula. Ni habis wajib akal ni. Puhak wajib akal lah hukum mustahil pula. Ialah barang yang tak terimakan sungguh. Tadilah lawan tadi ni. Tak terima sekali-kali kata apa? Tak terima sungguh dan sungguh ti. Lawan bagi tadilah. Tengok. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dak. Dia bahasa kapur ke. Dia nak ayat dak dengan tak dak tu lain. Tengok. Pada akal. Begini masuk dari perkataan ulama, dia hurai bagi kita. Barang yang tak boleh terima pada akal adanya, maka yang tentu tak ada itu seperti lemah. Mustahil akal Allah lemah. Pasal apa dipanggil mustahil akal? Kerana akal boleh jawab kelik. Nazar fikir tengok, kalulah Allah lemah, maka Allah itu jadi baharu. Bila baharu macam kita, macam kita belah mana nak, dia pun kena jadilah. Maka ditolak tu dipanggil mustahil akal tu. Tuhan itu bersifat dengan lemah, maka akal tolak kata tak ada lemah tu di Tuhan. Itu dipanggil mustahil akal. Dan yang tentu dak, perkara yang dak pula seperti barunya ada mula Tuhan. Tak mula dia panggil. Akal tolak kata apa? Mustahil ada mula Tuhan. Kerana apa? Akal jawab kelik. Sebab nak ayat mustahil tu. Kalau ada mula, kita bahas sifat kidam. Kawan ni Tuhan siapa dia buat dia? Kalau kita ada mula, tentu ada tukang buat dia. Tukang buat dia siapa buat dia lah. Kalau lah Tuhan tu kata ada orang buat baharu, tu akal fikir dia. Kalau lah Tuhan baharu, nak yang mustahil akal tu, akal fikir tengok. Baharu apa maksud? Ada tukang buat. Tanya kelik, tukang yang buat dia tu siapa dia? Tu dia panggil terandah terus. Orang kata jalan mati. Jalan mati tu dia panggil mustahil. Mustahil ada tukang buat. Sebab akal akan tanya, kalau Tuhan ni ada baharu, ada sifat baharu, tentu ada tukang buat. Tukang buat dia sebenarnya buat. Kawan nu buat. Kawan nu dia buat. Kawan nu buat. Kawan nu buat sebenarnya buat. Kawan nu buat.
Sedangkan nak jadi alam ni macam mana duk galik buat tak selesai. Maka akal situ, akal jawab kata jalan mati. Jalan mati tu panggil mustahil Tuhan baru. Tu dia panggil mustahil akal. Bukan boleh takut mustahil akal gitu dah. Kena fikir tengok. Dia jawab tak boleh lagi lah. Tak boleh lagi, tak boleh lagi. Macam mana ada Allah ni duk galik kawan ni buat. Dah Allah buat berahing. Berahing dia buat oleh Yusuf. Yusuf boleh Hamid. Hamid boleh oleh Mak. Mak dia buat dah. Karing. Karing dia buat. Oh, tak habis-habis. Akal fikir situ dipanggil mustahil akal Tuhan baru. Tu tajuk dia macam tu lah. Dia panggil nazari, kena fikir. Bila kena fikir dia akan sampai jalan mati. Jalan mati tu jawab dia mustahil Tuhan baru. Tu dia panggil mustahil akal. Macam tu ya. Tu sifat kidang. Kalau kau tu pula. Kau tu kan. Ayo, 3 orang. Dolah dibuat oleh Karing. Karing dibuat oleh Yusuf. Yusuf membuat akan dolah. Mina. Dalam waktu yang sama bertemu dua benda. Akal jawab kena, tak boleh pergi. Akal jawab tak boleh pergi, itu dia panggil mustahil akal. Mustahil akal Tuhan ada buat yang lain. Maka wajib pada akal Tuhan kidam. Aku dia jawab tu. Tu dia panggil hukum akal tu. Sebab tu tak boleh duk hukum benda-benda lain macam ni. Aku mustahil lah minyak mutu ni. Mustahil akal. Tak boleh akal ni. Tu perkara baru boleh jadi kot tu. Mustahil akal lah mutu baru beli atas tak hidup. Bukan akal pada adat tu. Pada akal boleh jadi. Bak Tuhan boleh lah mula kira. Dia bubuh di akal. Bukan kena tak kena. Tu tajuk lain. Tu hukum yang dihukum oleh adat. Akal dihukum gitu. Tengok. Tu dia panggil mustahil akal. Setelah kita gajah. Esok kita akan bahas sifat wujud. Sampai sifat mutakalimah tu. Bahas akal. Maka dapat keputusan lah. Wajib. Mustahil. Kalau mau kata Tuhan ni lemah. Maka akan jawab. Kalau lah lemah. Nak dapat apa dia hurai kalau lemah. Sebab nak dapat keputusan mustahil tu. Maka baru boleh hukum kata mustahil akal. Akal jawab tak boleh gila. Bukan dia lah. Gitu lah. Gitu maka tu dia panggil mustahil akal. Jadi wajib akal, mustahil akal. 3 betul tu ya. Dalam 3 yang harus akal pula. Akal nak hukum pula. Jangan lagi 3 tajuk dia, 3 betul ni. Hukum akal 3 betul ni. Dia tak masuk kok lain dah. Dia tak pergi wajib, dia pergi mustahil, tak mustahil dia pergi harus. Ialah barang boleh jadi kedua belah pihak. Akal kita boleh hukum kok ni boleh jadi, kok ni boleh jadi. Perkara tu. Boleh terima, akal boleh terima kok ni, akal boleh terima kok ni. Adanya. Atau tiadanya. Perkara tadi akal boleh hukum kata boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tu dia panggil harus akal. Sebab tu dia tanya kita ni mati boleh tak? Boleh. Hidup boleh tak? Boleh. Akal boleh jawab gitulah. Kerana kalau tak harus akal jadi wajib akal. Dia kok tu kelai. Tak wajib akal, mustahil akal. Tak mustahil akal, harus akal. Dia 3 betul dia. Nak hukum akal kena faham gitu. Mengaji tauhid faham sekeruh ni faham. Kalau tak faham sekeruh ni mengaji betul kita luruh bulu ketiak dia bengong itu. Mungkin juga kau tak faham kedarah ni. Dia benar hak lain tak boleh dia akal hukum akal dah. Kena faham mulai. Nampak lagi. Bila orang tanya harus akal, mati ini wajib tak? Wajib aridi, janji Tuhan. Tanya akal pula tak apa. Akal lah hukum bab mati ni. Akal jawab harus saja. Boleh terima kita ni mati, boleh terima tak mati. Kalau Tuhan nak panjang kita tak mati boleh tak? Boleh, akal jawab. Tu akal. Kalau Tuhan nak kita mati tak? Boleh. Kemat boleh jadi tak? Boleh. Kemat boleh tak jadi tak? Boleh. Kalau Tuhan tak mau jadi kemat boleh. Walau mari tanah besar pun Tuhan tak boleh jadi boleh. Boleh, akal jawab. Kerana kalau tak harus akal, wajib akal. Apa maksud wajib akal? Tak terima dak kali-kali. Kemat kok mana pusing kena jadi. Akal akan jawab kali. Oh kalau begitu Tuhan dipaksa untuk menjadi kemat. Siapa nak paksa Tuhan? Tu hukum akal tu. Akal jawab sendiri. Oh, apa maksud wajib akal? Tidak dapat, tak ada jalan lain. Kemat mesti jadi. Akal tanya kali kalau begitu kemat ni perkara apa? Kemat ni di bawah takluk siapa dia? Takluk Tuhan. Tuhan nak buat boleh tak? Tak mau buat boleh tak? Boleh. Tu dia panggil akal jawab harus belaka. Walau janjian dia wajib. Pasal sekeru tak kena tahu. Tak masuk akal lah. Kupang ambil bodoh. Tengok kemas sangat.
Jawab bodoh. Tajuk hukum akal tajuk lain. Bukan tajuk tadi. Mun tanya benda-benda besar ni, macam kiamat sekali pun. Pada akal nak jawab boleh jadi tak? Pada akal jawab harus saja. Kalau Tuhan nak buat kiamat boleh. Tak mau buat kiamat boleh. Harus pada akal. Pada aridi wajib. Pada janjian dia sebab Quran dah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Al-qari'atu mal qari'ah. Pada janji Tuhan wajib jadi. Pada akal jawab harus ya. Sebab apa? Kalau tak harus akal wajib akal. Apa maksud wajib akal? Barang yang tak terima dak kali-kali. Kok mana kena jadi juga? Bila kok mana kena jadi juga, tajuk dia Tuhan dipaksa kena buat kiamat. Akal jawab kali, dak lah. Kita kata dak. Kiamat tak akan jadi kali-kali. Mustahil akal. Jadi siapa nak halang Tuhan menjadi kiamat? Jadi Tuhan tak mampu menjadi kiamat kok tu. Maka akal tak Tuhan ni dia boleh buat kiamat, nak buat kiamat boleh, nak buat kiamat boleh. Tu satu tajuk. Saya beri satu kiasan tu kalau orang cerdik hak lain faham lah. Jangan tanya hak lain pula. Bak mati kah, bak susah kah, bak kaya kah, hak janjian-janjian dalam Quran tu Dajjal boleh timur tak? Padahal tak timur boleh tak? Boleh reti lah tu. Kalau Tuhan tak mau timur Dajjal boleh. Tapi pada janjian ada. Pada akal jawab harus Dajjal timur, harus Dajjal tak timur. Kalau Tuhan kena timur. Kalau kita kata tak harus akal, wajib akal. Maka Dajjal kok kena pusing kena timur. Jadi kalau Allah nak halang tak boleh. Tu dia minahlah. Jadi Tuhan lemah untuk menimbulkan Dajjal. Maka sebab tu tak boleh kata wajib akal. Sebab wajib ni benda yang wajib kena ada macam sifat Allah tu. Kalau tak wajib mustahil. Apa mustahil? Benda yang tak ada kali-kali. Qadim budak baru budak. Bila begitu menunjukkan Tuhan tak mampu menimbulkan Dajjal pula dah. Sebab tu akal jawab bila orang tanya pada janjian Allah pada aridi wajib Dajjal turun sebab ada janjian. Antara tanah besar Dajjal akan turun. Ya'juj wa Ma'juj akan turun. Nabi Isa membunuh Dajjal. Semua tu janjian-janjian. Tanya akal harus saja. Boleh jadi. Kalau Tuhan nak tak boleh jadi boleh. Tuhan nak jadi boleh. Bebas bagi Allah. Kalau kata tak harus akal, akan jadi wajib akal. Apa wajib akal? Tidak dapat, tidak. Kok mana Dajjal mesti timbul? Akal tanya kelik. Kalau begitu Tuhan tak mampu menghalang Dajjal. Kok tu kelik dapat lagi. Kalau kita tak, Dajjal tak akan timbul kali-kali. Mustahil akal. Apa maksud akal? Tuhan tak mampu menimbulkan Dajjal pula dah. Sebab tu akal menghukum harus saja. Cuma dalam Quran, dalam hadis riwayat dipanggil wajib pada aridi. Jadi hukum ni ada 4 jenis. Ada hukum aridi, ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syarak. Tu mengaji akidah. Ni mengaji akidah. Ni dia akidah ni. Kita pegangan sunnah wal jamaah. Tuhan itu kuasa mutlak dia. Sebab tu akal ni boleh mencari akidah. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Faham gitu deh. Hak ni payah sikit ni. Tengok. Dah lepas ni tak apalah. Hal ni mudah sikit. Kadang-kadang orang sembah, tidak masuk akal lah aku ni. Macam mana dia tu pandai tak lulus periksa? Bodoh sungguh. Bukan akal pada adat. Pada adat kebiasaan duk jadi. Orang pandai tak lulus periksa mustahil. Pada akal harus ya. Sebab pada memandai melulu tak melulu Tuhan. Kita pegang gitu. Sebab tu akal tak harus saja. Pandai ya mak. Mengaji ustaz aja satu. Tiba-tiba periksa tak lulus. Boleh jadi. Tapi pada adat mustahil adat lah orang pandai lu tak boleh periksa. Kalau orang bengok apa kita sungguh. Kena faham adat dengan akal tu. Banyak orang cakap tidak masuk akal lah. Macam mana ni COVID-19 bertambah ni? Sari seribu. Boleh jadi kan kata? Boleh tidak? Bukan mustahil kali-kali. Pada adatnya, pada adat boleh jadi mustahil tak gitu. Pada adatnya selagi-selagi tak jadi macam mana. Dekat nak raya dia naik tu. Tu kata kaya tu. Tengok kalau musuh ni rahimahullah. Tengok. Artinya 3 utai hukum akal tu. Jadi kiaslah lain-lain. Walau perkara dalam akidah sekalipun. Dalam janjian-janjian Quran tu. Janji mati, janji hari kiamat,
Janji berlaku akan timpunan pada masyar. Janji meniti titian sirat. Masuk syurga orang baik, masuk neraka orang jahat. Pada janjian wajib. Sebab adalah Quran. Tanya akal jawab boleh jadi. Tuhan nak buat orang baik dalam neraka boleh, dalam syurga boleh. Kalau kita kata Tuhan orang masuk neraka, orang yang buat baik wajib masuk syurga. Wajib tak? Boleh diwajib akal. Maka Tuhan ni kan dipaksa memasukkan orang baik dalam syurga. Faham masuk wajib akal tu? Tidak dapat tidak sekali-kali. Sebab tu akal tak harus saja. Tapi pada janjian dia wajib. Sebab dia janji. Sebab Tuhan tak menyalahi janji. Kalau menyalahi janji jadi lemah boleh. Tapi akal kita menghukum akan kuasa Allah Ta'ala tu. Bebas bagi dia. Dia nak buat siapa pun boleh. Walaupun janjian dia masuk syurga orang baik, masuk neraka. Itu akidah kita pegang. Untuk kita pegang gitulah. Tapi kita kena beriman dengan ayat Quran. Orang baik, amal lazina amanu wa amilus solihat jannatul ma'wa. Orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga. Tu dipanggil apa tu? Wajib pada janjian. Sebab Quran ayat kita wajib beriman. Tapi pada akal kita, akidah kita pegang, harus bagi Tuhan ya. Dan situ kena pasang klik. Tuhan tak menyalahi janji dia. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Dan adapun orang fasik, tempat mereka dalam neraka. Orang fasik neraka ke Tuhan, masuk neraka. Betul tak? Betul. Quran ayat. Tu dia panggil janji Tuhan. Untuk akidah kita pegang, wajib akal ke masuk syurga? Tak. Kalau wajib akal, tidak dapat tidak. Orang baik Tuhan mesti kena buh. Jadi nampak macam Tuhan dipaksa. Pada akal jawab harus saja. Kalau Tuhan nak buat nak buh. Oh yang nak buh suruh neraka apa boleh. Ikut dia. Tapi janjian dia gitu jadi Pada janjian dia tetap jadilah. Sebab dia janji orang baik masuk syurga, masuk syurga. Ini akidah kita nak pegang Tuhan tu. Tu akal panggil hukum akal. Nampak dah ni. Kau nampak sikit tu. Kau reti tak reti juga kena minum air yasin. Tidak minum air kolah. Aku tak tahu royak tu. Musannah rahimakumullah. Royak habis cakap tu. Dan harus akal. Dia tanya pada akalmu hukum apa? Boleh jadi? Boleh jadi kok ni? Boleh jadi. Ma la yatasawwaru ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Ma yasihu barang yang sah, yang akal boleh terima, berlaku, boleh jadi, boleh tak jadi. Dia panggil itu. Sebab tu akal nak hukum perkara koding pun boleh, nak hukum perkara baru boleh. Sebab tu bila tengok perkara tu baru, benar baru apa maksud? Dia pergi kok ni, tu benar baru. Sebab tu akal tak harus belaka. Nampak lagi. Kawan tu nampak pun umur 80 dah. Jalan pun sepak ujung tika rebah. Kek naik tangga itu. Sema dia kata dia tu kalau menikah lagi tu boleh anak lagi tu. Kita pun kata nak mustahil lah. Tarok dah. Tu. Kalau makan tokak ali 2 pokok pun tak lagi dah. Mustahil pak. Mustahil pada ada 80 lebih nak menikah muda-muda tak rok lah anak lah, nak kerabat gino. Nak berjalan tak rok lah. Pada apa dah? Pada adat kebiasaan. Tanya akal jawab harus. Boleh jadi, boleh tak. Mana dalil? Nabi Allah Zakaria. Sampai bini dia senyum, malaikat mai kata kamu akan dapat anak. Allah, aku ni tua dah. Nampak lagi weh? Allah buat cerita tu supaya kita faham akidah lah tu. Nabi Zakaria dengan bini sama-sama tua, putus habis dah. Habislah tua dia pergelak. Malaikat kata berapa anak? Dapat anak nama Yahya. Sebab tu pada adat saja orang tua ni tak dapat anak. Tapi kalau Allah kendaki boleh tak? Sebab tu akan menjawab harus. Nak ayat kata apa? Esanya Allah Ta'ala. Hanya Allah saja boleh berberkah. Tu dia akal tu nak pusing kok tu. Tiap-tiap kita semua ni di situ ada Allah pada memberi berkah kok ni. Walau kita nampak bercanggah dengan adat kebiasaan. Penyakit kecil manis lagi, gok lagi, lutut lagi ni kok.
Tukar lagi tak kira. Jatuh lagi, Omikron lagi. Dia memang kata pasang 3 boleh hanuk. Hei, mustahil aku dah. Mustahil ada. Akal jawab boleh jadi. Sebab apa? Sebab pada perbuatan itu ada perbuatan Allah pada memberi bekas. Faham lagi? Dia nak pergi pusing waktu ya tajuk dia. Sebab tu dia panggil ilmu tauhid. Tauhid asal perkataan wahid sah. Hanya Tuhan saja boleh bekas. Bukan sabit gok sakit apa tu kecil manis tu yang menyebab mu tak boleh anak. Dah. Pada adat memang tak boleh lah. Pada akal jawab harus. Kenapa? Tuhan boleh beri. Kalau Tuhan nak beri. Tekah berjumpa entah tu dia kuat klik. Hilang habis penyakit gok. Esok lepas tak gok klik. Boleh jadi. Masuk pukul 9 malam hilang penyakit gok habis. Masuk masalah kelamu dah jadi kuat. Hai. Jadi kat mana? Kita tengok pagi esok penyakit dia teruti. Tengok beriak anak berderet. Bini kata memang apa? Mampu kita. Kita ada pergi ziarah ke Dr. Guli kena penyakit. Penyakit kok lagi penyakit kuning, penyakit biru, penyakit cross semua. COVID-19, 2016 semua dah. Doktor ni pening lah. Tapi bila malam Tuhan boleh beriak? Boleh. Jangan duk heran. Tu akal jawab harus. Walau pada adat mustahil Dr. Guling kita nak boleh anak kena. Tengok bini tak murah, bini benci tengok lah. Bukan dia tengok bini tak apa, bini tengok dia benci nak mapuh bila. Tapi tiba-tiba dia boleh setubuh dengan bini. Dia panggil apa tu? Mustahil pada adat. Tak bisa tengok. Panggil akal jawab harus. Tuhan boleh buat belakang. Bila malam jadi kuat. Nampak kena. Faham gini aku contoh tu bukan contoh kena nak beri perhatian tu. Beri mudah faham tu. Simak jangan marah. Nak mengajar beri reti sikit. Saya duk contoh 2 benda api panas besi tajam tak faham-faham. Ni mari 10 orang tak gubuk contoh tu ya. Contoh dia berlunguk lagi. Beri reti sikit. Tuhan kuasa belakang.